لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمد وبعث مقاما محمودا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas sami'ul basir. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyakkan amalan pribadi, amalan harian kita daripada salat, siam, qiyam, tilawatul Quran, doa, istighfar, zikir, ziarah, dan kita mari sama-sama mempertingkatkan sunnah kita. Hari-hari kita gerak diam kita biar betul dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab, 28 ataupun 29 Rajab. Umat Islam pada kebiasaannya bulan Rajab ni mempunyai maknanya yang tersendiri. Selain daripada dia adalah pintu Ramadan. Lepas pada Rajab, Sya'ban, maknanya 30 hari lebih-lebih sikit kita akan bertemu dengan penghulu segala bulan Ramadan al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita supaya kita boleh sambut bulan Ramadan pada tahun ini. Bulan Rajab selain daripada dia pintu Ramadan, dia juga mempunyai maknanya yang tersendiri kerana masyhur di kalangan umat Islam, telah pun menjadi suatu perkara yang disedia maklum oleh seluruh umat Islam. Kata bulan Rajab adalah bulan yang berlakunya Isra dan Mi'raj. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun dia adalah pendapat masyhur, tetapi di segi riwayat, di segi sahih dan dhaifnya, pendapat yang mengatakan berlakunya kejadian peristiwa Isra Mi'raj pada bulan Rajab adalah pendapat yang paling dhaif sekali. Ini kita juga kena faham. Pendapat yang paling dhaif tetapi agak masyhur, orang tahu dan diterima ramai. Kata bulan Rajab adalah berlakunya pada berlakunya Isra Mi'raj, terutamanya malam 27 Rajab. Sedangkan di dalam buku-buku sirah banyak riwayat, banyak pendapat mengatakan bila berlakunya Isra Mi'raj ini. Di antaranya ada yang mengatakan pada malam Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-12 Hijrah. Ada juga tahun 12 Hijrah, sebelum Nabi hijrah setahun. Pada qablal hijrah, bukan maksud lepas hijrah dah. 12
kenabian pada tahun 12 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah setahun. Bulan Rabiul Awal, malam Isnin berlakunya Isra Mi'raj. Ada juga setengahnya mengatakan bahawa berlaku sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 tahun pada bulan Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan bahawa Isra Mi'raj berlaku sebelum hijrah 16 bulan. Sebelum hijrah 16 bulan, yaitu pada bulan Zulkaadah. Ada juga yang mengatakan berlaku pada tahun 12 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Jelasnya jarang sangat kita nak temu kata ada pendapat yang mengatakan bulan Rejab. Tetapi ada pendapat ulama yang mengatakan bulan Rejab. Cuma di segi dalil adalah dalil yang paling dhaif, kata 27 Rejab. Walau bagaimanapun ini bukan menjadi persoalan. Macam penpanah. Bukan jadi panha, berlaku bila tu tidak menjadi masalahไม่มีปัญหาสำหรับเราเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพันปีมาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ100 ปี50 ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเลยในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุคที่มีการบันทึกในยุคที่มีการถ่ายทำอย่างละเอียดละออนี่ก็ยังมีนักประวัติศาสตร์สมัย100 ปี200 ปีที่ผ่านมานี่ก็ยังมีการเห็นแย้งกันเหตุการณ์สถานการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงในประวัติศาสตร์ปัจจุบัน bagi ahli sejarah dia tahu khilaf banyak hak berlaku 100 tahun dulu 200 tahun dulu 300 500 tahun dulu banyak ahli sejarah khilaf kata berlaku bila dan sebagainya. Tapi tidak menjadi masalah, terutamanya kejadian Isra Mi'raj. Kerana apa? Kerana dia benar-benar berlaku, tetap berlaku. Bila berlaku, wallahu alam hak secara tepat. Sebab Al-Quran sebelum daripada gapo pun telah mencatat dai bantek Al-Quran la raiba fi ที่ไม่มีการเคลือบแคลงสงสัยใดๆในเนื้อหาของอัลกุรอานนี่มีการบันทึกไว้แล้วว่าเหตุการณ์อิสรามิอ์ราจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยอาศัยโดยใช้ช่วงเวลาที่ท่านตื่นด้วยร่างกายจิตวิญญาณของท่านเองฮะนิ่งdia panggil suatu kata putus เป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ที่มีการมติเป็นมติที่ได้รับการบันทึกโดยอัลกุรอานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว jelas tidak ada syak siapa-siapa syak berlakunya Isra Mi'raj bukan Quran tu punah bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu punah rusak kita orang hak syak ni ผู้ที่สงสัยนั่นแหละมีปัญหาอัลกุรอานไม่เคยมีปัญหาอิสลามไม่เคยมีปัญหา sebab itu sidang jemaat yang dirahmati Allah apabila berlakunya Isra Mi'raj banyak di kalangan kita gi dudukมุ่งความสำคัญมุ่งประเด็นให้ความสนใจกับเล่าเรื่องอภินิหารที่เกิดขึ้นในค่ำคืนอิสรามิอ์ราจพวกเราก็ได้ยินมาเกือบทุกปีอภินิหารมุอ์ญิซะห์ dan ini adalah inti นี่คือสำคัญมากๆเพราะว่านี่เป็นเรื่องของอภินิหารเหนือกว่าอภินิหารเป็นมุอ์ญิซะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่มีนบีรอซูลคนไหนที่สามารถที่จะทำได้เท่าไม่มีนบีคนไหนนบีlain tak boleh nak tiru Allah Subhanahu wa taala tak beri kepada nabi-nabi dan rasul yang lain seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba-Nya bi abdi ai bi Muhammad hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksud dengan abdi ini roh dan jasad sekali วิญญาณแล้วก็ร่างกายของนบีมุฮัมมัดตัวตนของนบีมุฮัมมัดนี่แหละไม่ใช่นบีมุฮัมมัดฝันไม่ใช่นบีมุฮัมมัดจินตนาการไม่ใช่เป็นเรื่องของวิญญาณนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวไม่ใช่เป็นตัวตนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นะร่างกายของนบีมุฮัมมัดในขณะที่ท่านตื่นนะทั้งวิญญาณและก็ร่างกายของนบีมุฮัมมัดsallallahu alaihi wasallam. Hak ni adalah suatu perkara yang berlaku bi abdihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan segala kebesaran Allah, linuriyahu min ayatina, supaya kami nak memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Banyak pada malam hari itu, pada malam kebesaran Allah yang sama-sama kita tahu. Nah, kita belajar, kita dengar mari dah. Nah, siapa ko puak kita gi duduk terlekat dengan mukjizat-mukjizat, benda-benda apinihan. Siapa ko kadang-kadang kita terlupa satu hakikat yang besar, satu hikmah yang juga besar juga, serupa dengan mukjizat hak Nabi inilah, mukjizat Isra' Mi'raj inilah. Nah, naik dengan burak pergi daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha, dan pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, terima semaya sampai ke akhirnya. Nah, ini adalah satu mukjizat yang agung, yang besar. Tetapi hikmah yang besar jugaเบื้องหลังที่อัลกุรอานได้บันทึกไว้ณที่นี้แล้วก็เป็นหัวข้อสำคัญของคุตบะห์ในวันนี้ที่อยากจะสะกิดเตือนพี่น้องเนี่ยสะกิดเตือนพี่น้องเนี่ยนะในวันนี้ก็คืออะไรครับขอให้พี่น้องลองไตร่ตรองว่าด้วยเหตุผลอะไรที่อัลกุรอานได้บันทึกได้บรรจุกะลิมะห์2 คำ 2 มัสยิดนี้และก็2 มัสยิดนี้นี่มีความผูกพันโยงใยada hubung kait ada ikatan bainal masjidil haram wal masjidil aqsa subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Rapak selalu dah al masjidil haram ilal masjidil aqsa, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dua kelimah ni akan kekal sampai hari kiamat sebab dia jadi Quran. Orang sebut Al-Masjidil Aqsa ni kalau dia niat jadi Quran, boleh pahala tak tahu apa pula. Cuba baca. Cuba tengok berapa kelimah Al-Masjidil Aqsa. Kalau dia niat baca Quran, maka dia boleh pahala. Satu huruf 10 kebajikan. Al-Masjidil Aqsa. Bukan biasa, tapi kalau dia tak niat baca Quran itu bukanlah jadi biasa. Nah, supaya kita niat alif lam mim jadi Quran, boleh pahala. 3 huruf 30 kelimah, 30 kebajikan. Al-Masjidil Aqsa berapa? Maka kita boleh 1 huruf 10 kebajikan. Sebab dia akan jadi Quran. Al-Masjidil Aqsa ยังไงก็จะต้องถูกบันทึกในอัลกุรอานจนกระทั่งวันกิยามะห์ Supaya juga dengan Al-Masjidil Haram. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Al-Masjidil Haram kita tak ada bahasa pelik. Sebab ada orang duk jaga, ada mipu upatam, ada siapa kau orang duduk dakwa kata khadimul haramain, ada orang pu upatam 2 haram ที่ยิ่งใหญ่2 haram ที่ทรงเกียรติก็คือมัสยิดฮารอม dengan Al-Masjidun Nabawi. Ada ทุกยุคทุกสมัย bukan masalah ni saja. Sebelum pada ni pun ada raja-raja yang mari duduk sanggup untuk nak jadi khadimul haramain al-syarifain. Ada orang duduk bercara, ada orang duduk patana, ada orang duduk beki, ada orang duduk bercara, duduk orang panggil beno. Sampai ke hari ni pun tak berhenti-henti lagi untuk nak membiak, nak besar Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Kerana apa? Ada orang duduk jaga khadimul haramain syarifain. Jazahullahu khairal jaza. Semoga Allah SWT beri balasan kepada orang yang duduk cara khadimul haramain syarifain. Tak ada masalah. แต่ปัญหาที่อยากจะสะกิดเตือนกับพี่น้องของเราในวันนี้ในขณะที่เราฟังเหตุการณ์อิสรามิอ์ราจทุกปีเกือบทุกเดือน kita dengar Isra Mi'raj daripada kecil sampai tua. Kita baca Isra Mi'raj sampai ke 3 hari, 4 hari, 5 hari.
untuk nak bagi cerita รื่องราวของอิสราเมรอจ untuk nak dengar mukjizat benda-benda yang Allah SWT bagi kepada Nabi Muhammad SAW ฮะนี่ไม่เป็นที่สงสัยยินดีดีใจด้วยแต่เราจะดีใจอย่างมากถ้าหากว่าทุกครั้งที่เราเล่าที่เราพูดเรื่องอัลอิสราวัลมิอ์ราจเราจะต้องโยงใยเรื่องราวของอัลมัสยิดุลอักซอด้วย Sekarang ni ada orang duduk jaga khadimul haramain syarifain persoalannya คำถามคือณตอนนี้นี่มีคนอาสาที่จะปกป้องอัลมัสยิดุลอักซอแค่ไหนมีใครที่จะอาสาที่จะเป็นคอดิมุลอัลมัสยิดุลอักซอซัพพอร์ตแล้วนี่คอดิมฮาฟิซคนที่จะปกป้องอัลมัสยิดุลอักซอณวันนี้ณวินาทีนี้นี่คือใครในประวัติศาสตร์นี่มีใครบ้างที่เรียกชื่อตัวเองletak diri kata aku nak menjadi penjaga Al-Masjidil Aqsa seperti mana yang telah dijaga oleh Al-Masjidil Haram wal Masjidil Nabawi Syarif นี่คือคำถาม sedang Al-Masjidil Aqsa sekarang ni sedang teriak terantang dok menangis 100 ปีมาแล้ว Al-Masjidil Aqsa เรียกร้องกู่ร้องโหยหวนกรีดร้อง kalau dengar orang terjadi kalau suara Al-Masjidil Aqsa ni boleh tepik suara maka dia akan tepik suara 8 เสียงไม่มีเสียงอีกแล้วกูร้องประชาชาติมุสลิมให้หันมาดูแลวิจารณ์ใจkepada Al-Masjidil Aqsa เป็นร้อยปี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายวันที่อัลมัสยิดอักซอและก็รอบๆของอัลมัสยิดอักซอณปัจจุบันมีใครเหลียวมองไปบ้าง ada siapa hidup cara itu ใน YouTube ที่เราสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวความโหดเหี้ยมความต่ำช้าของเหล่าทรชนที่ปฏิบัติต่ออัลมัสยิดอักซอและผู้ที่ดูแลอัลมัสยิดอักซอนี่รุนแรงแค่ไหนเราเคยรับรู้บ้างไหม kitaไม่tahu dah kejadian yang berlaku seolah เราดูถ่ายทอดสดช่องทางในปัจจุบันนี้เราจะแอบอ้างไม่ได้เลยว่าเราไม่เคยรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อัลมัสยิดอักซอไม่มีทางอัลลอฮ์จะไม่รับเด็ดขาดอัลลอฮ์จะไม่รับข้ออ้างนี้ว่าฉันไม่รู้เพราะฉันไม่มีช่องทางที่จะไปรับรู้ที่อัลมัสยิดไม่ใช่แล้วkita สามารถที่จะติดตามเราสามารถที่จะติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อัลมัสยิดอักซอเราสามารถที่จะติดตามเด็กๆอายุ10 ขวบ 11 ขวบนะครับถูกจองจำถูกกระชากแล้วก็ไปจองจำในคุกอายุ12-13 tahun 8 tahun ตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีข้อมูลนี่มีเด็กอายุประมาณ10 ขวบนี่170 คน170 orang gi duduk kena masuk gok dalam penjara Al-Yahud laknatullah alaih ki gapo ni berlaku dalam Al-Masjid Al-Aqsa berlaku di kawasan alladzi barakna haulahu yang kami memberkati di kawasan-kawasan Al-Masjid Al-Aqsa 170 orang budak umur 10 tahun hendak ngaji tadika data-data kena pergi masuk dalam gok cuba bayangkan sekiranya 10 orang lah ni kerajaan mari duduk igak anak-anak kita 10 orang duduk dalam gok bagaimana reaksi ketika pप्रतिक्रियाของเรา มากน้อยแค่ไหน pप्रतिक्रिया orang Islam dalam wilayah kita ni lagu mana kalau ambil budak umur 7-8 tahun pergi masuk gok dengan tidak ada kesalahan โดยไม่มีความผิดใดๆเลยนี่บุตรเอามา100apa dia jumlah 170 orang ที่เป็นทางการนะไม่เป็นทางการไม่ทราบ orang-orang tua umur 80 90 masuk หญิงสาวผู้หญิงสตรีอะไรต่างๆเข้าไปโดนยัดเข้าไปในห้องขังโดยที่ไม่มีความผิดใดๆและก็ไม่เคยมีทนายที่จะมาช่วยแก้ต่าง mari duduk jadi bomo gue apa semua tak ada masuk dalam gok senyap
ถามว่าประเด็นเหล่านี้คำถามเหล่านี้นี่เข้าไปในหัวใจก้นบึ้งของหัวใจของพี่น้องไหม masuk dalam perasaan lubuk hati kita ke di tengah-tengah kita duduk baca peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah suatu persoalan besar. Kita hanya membaca dan mendengar peristiwa Isra Mi'raj hanya untuk nak dengar selesa telinga tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita terlupa nasib yang dideritai oleh Al-Masjidil Aqsa dan orang-orang yang duduk jaga Al-Masjidil Aqsa. Kita suka duduk dengar hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah hijrah daripada Mekah kepada Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. โดยที่เราลืมไปว่าขณะนี้นี่ผู้อพยพมากมายมากกว่า10ล้านคนนี่เป็นชาวมุสลิม ประชาชาติอิสลามณปัจจุบันนี่สร้างศูนย์อพยพใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้อพยพที่เป็นชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก kita baca sejarah, kita baca hijrah Rasul, เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฮิจเราะห์อพยพแต่เราลืมผู้อพยพที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของเรา10กว่าล้านคน20ล้านคนนะครับที่เป็นชาวมุสลิมมียังไง sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita, orang panggil mari duduk mencerapi perasaan, nah mari duduk orang panggil tambahkan lagi hikmah-hikmah di sebalik orang panggil peristiwa. Kita bukan jadi ummah yang duduk dengar cerita biasa saja, tetapi cerita dan kisah dan peristiwa ini adalah bertujuan supaya boleh membangkit semangat, boleh membangkit semangat, boleh menimbulkan iman, boleh merapatkan hubungan ukhuwah, boleh mencetus orang panggil mengguris perasaan hati, boleh menggerak perasaan orang panggil sanubari di hati kita untuk kita berasa nak peduli kepada saudara-saudara kita di sana, terutama di Al-Masjidil Aqsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma shalli الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيادي الظلمة والقتلة اليهود لعنة الله عليهم. اللهم انصرنا عليهم. اللهم انصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم أهلكهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك
يا عزيز يا جبار يا متكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.